Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bersama lagi Ustaz Muhammad Amiruddin bin Zainal Abidin dalam pembelajaran pendidikan Islam tahun 5. Jadi sebelum Ustaz mulakan kelas, kamu boleh buka buku teks pendidikan Islam tahun 5, muka surat 90. Jadi kita akan review pembelajaran yang lepas. Dan pembelajaran yang lepas Ustaz dah bagi tahu kamu dan ajak kamu maksud syirik, kategori syirik dan dalil-dalil lah. Okay, maksud syirik secara umum dia adalah syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah. Perbuatan yang menyekutukan Allah ataupun menyembah selain daripada Allah. Okey, ada 3 kategori syirik daripada segi perbuatan, syirik daripada segi perkataan dan syirik daripada segi i'tikad. Ustaz dah bagi tahu dah semua jenis contoh tu. Jadi kita akan pergi hari ini ialah pembelajaran jenis-jenis syirik. Okey, jenis-jenis syirik. Jenis syirik ada 2 jenis. Yang pertama kamu akan belajar pasal syirik jali. Syirik jali. Apa itu syirik jali? Saya akan beritahu sebentar lagi. Dan jenis yang kedua adalah syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Ustaz akan bagi tahu kamu sebentar lagi. Kita akan pergi kepada jenis yang pertama iaitu syirik jali dulu. Okay, syirik jali. Jadi secara jali ni bermaksud dalam bahasa Arab, jali ni bermaksud terang. Jali ni bermaksud terang. Maksud kata syirik ni dilakukan secara terang. Apa maksud tu? Okey, jadi syirik jali bermaksud mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan selain daripada Allah. Ini yang poin yang pertama, mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan selain daripada Allah. Poin yang kedua, atau menyembah selain daripada Allah. Okey, bila dua perkara ni buat salah satu daripada dua perkara ini, perkara pertama kita mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan selain Allah. Ini perkara yang pertama. Perkara kedua adalah menyembah selain daripada Allah. Dua-dua perkara ini menjerumus kepada syirik jali. Syirik jali juga dikenali sebagai syirik besar. Kita tengok kepada contoh dia. Contoh dia syirik jali ialah menyembah berhala, menyembah matahari, bulan ataupun lain-lain. Sembahan segala sembahan selain daripada Allah ialah syirik jali. Yang kedua ialah meminta pertolongan ataupun doa daripada selain Allah. Selalu kalau Melayu ni kita pergi minta kepada bomoh lah. Bila seseorang itu minta kepada bomoh, maka dia telah melakukan syirik yang besar. Syirik besar. Apa kesan syirik jali ataupun kesan syirik besar kepada kehidupan kita? Yang pertama, of course lah membatalkan akidah. Bila mana kita batal akidah. Yang kedua, menjerumus kepada dosa besar. And then last sekali, akibat daripada dosa besar ini akan dijanjikan azab yang pedih. Okey, mudah saja kesannya. Jadi macam mana cara untuk menjauhi syirik jali? Yang pertama adalah mendalami ilmu tentang Islam. Supaya kita tahu jenis syirik jali dan kita hindari dia. Yang kedua, kena istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah. Supaya kita ni sembah Allah sahaja. Dan yang ketiga, of course lah, kena mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Sebab dalam perintah Allah dan Rasulnya ni, ada perintah untuk kita menjauhi syirik. Okey, kamu dah faham dah syirik jali? Kita pergi kepada syirik khafi. Mudah saja syirik jali ni. Kita pergi kepada syirik khafi. Khafi dalam bahasa Melayu bermaksud tersembunyi. Apa yang maksud tersembunyi ni? Kita tengok kepada maksud syirik khafi. Syirik khafi bermaksud tidak meletakkan Allah sebagai niat, sebagai yang mutlak dalam niat dia. Okey, ini kena Ustaz terangkan sikit. Maksud dia tidak meletakkan Allah sebagai mutlak dalam niat dia. Kata kita buat segala benda bukan kerana Allah. Itu maksud dia tidak meletakkan Allah sebagai niat yang mutlak. Bila mana? Bila ketika beribadah ataupun melakukan sesuatu perkara. Okey, ketika beribadah ataupun melakukan sesuatu perkara. Okey? Ini maksud syirik khafi. Kita tak letak Allah sebagai niat kita. Maknanya kita buat benda tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dikenali juga sebagai syirik kecil. Apakah contoh dia? Contoh dia adalah riak. Ataupun seseorang itu melakukan riak. Riak ni apa maksud dia? Iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah, tapi mahukan pujian ataupun hormatan. Ini mudah saja. Kalau kita buat benda bukan kerana Allah, itulah maksud dia kita buat benda sebab manusia. Bila kita buat benda sebab manusia, itu menandakan kita telah melakukan riak. Contoh dia macam mana? Okey, contoh dia kamu tengok pelajar perempuan ni, dia tolong cikgu dia bukan kerana Allah, tapi tolong cikgu dia sebab nak mengharapkan ustazah dia puji dia. Okey, harap ustazah puji aku. Okey, bila mana harap ustazah puji dia, ini dia telah riak lah perbuatannya.
Apakah kesan syirik khafi? Okey, maafkan Ustaz, ayat terlebih. Apakah kesan syirik khafi dalam kehidupan kita? Yang pertama ialah dia menghapuskan pahala amalan kita. Okay, dia menghapuskan pahala amalan kita. Jadi amalan yang kita buat ni tak ada apa, kosong. Penat saja boleh. Yang kedua adalah mendapat dosa dan kemurkaan Allah. Yang ketiga, of course lah, hidup tak tenang. Okey, hidup tak tenang. Sebab kita nak mengharap pujian orang dan penghormatan orang, selagi orang tak puji kita, tak tenanglah hidup. Itu kesan dia. Dan yang kedua, macam mana cara kita menjauhi syirik khafi? Yang pertama, of course lah, kena melatih diri supaya ikhlas. Melatih diri supaya ikhlas. Cara yang kedua untuk menjauhi syirik khafi ialah menyembunyikan amalan kebajikan. Ini patut kita buat sekarang. Ini patut kita buat sekarang. Kena sembunyikan amalan kebajikan. Contoh dia Ustaz bagi, kalau kamu derma 50, kamu tak payah letak kat gambar. Okey, tunjuk kat Instagram ke, Facebook ke, kat WhatsApp ke. Kata kamu derma 50 hari ni. Okey. Cukuplah kamu derma dan niatlah kerana Allah Ta'ala. Itu cukup. Itu maknanya kamu telah menyembunyikan amalan kebajikan. Dan yang ketiga adalah menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Okay. Bila kamu melatih diri supaya ikhlas, jadi 2 dan 3 ni automatik akan terlatihlah dalam satu amalan ni sahaja. Okey. Jadi tamatlah pembelajaran syirik, jenis syirik kita pada hari ini. Ustaz harap kamu dapat manfaat daripada pembelajaran hari ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.